Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tajuk kita pada hari ini Az-Zuhd, Al-Faqratul Khamisah, Al-Faqratul Rabi'ah fi Zuhd. Kita berada dalam Al-Faslu Tsani, iaitu fi tahaqquq. Setelah kita menyucikan jiwa daripada sifat-sifat yang tercela yang boleh merosakkan jiwa kita ataupun merosakkan hati kita, maka langkah seterusnya adalah kita menyemaikan dalam jiwa sifat-sifat yang terpuji yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disilakan dalam kitab kita ini dengan at-tahaqquq, iaitu kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Kita telah pun melepasi dua, iaitu al-ikhlas, diikuti dengan as-sidqu, yang benar, dan yang ketiga ini iaitu az-zuhd. Tanda-tanda zuhud. Qala Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab Asal, dia menyebutkan, telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bayanu alamati zuhud, menjelaskan tanda-tanda zuhud. Al-Ghazali berkata, ketahuilah, mungkin ada yang mengira bahawa orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan harta. Begitulah yang kita selalu anggap. Zuhud adalah meninggalkan harta. Padahal tidaklah demikian, kata Imam Ghazali. Zuhud tidaklah demikian. Zuhud bukanlah meninggalkan harta. Kerana meninggalkan harta dan menampakkan hidup prihatin sangat mudah bagi orang yang mencintai pujian sebagai orang zuhud. Dia orang yang menyintai pujian, suatu benda yang mudah, sekadar untuk meninggalkan harta. Dalam teks Arabnya dia kata, fa inna tarkal mali wa izharil khusyunah. Al-khusyunah, mana menampilkan kehidupan yang berat, yang menampilkan pakaian yang kasar, makan, dipanggil kalau orang zaman dulu, bila dia makan roti yang tidak lembut, roti yang keras, itu dipanggil izhar al-khusyunah. Tandaan diri yang tak terurus. Jadi kata dia, untuk penampilan, sekadar penampilan, dan juga meninggalkan harta itu mudah bagi orang yang fokusnya adalah untuk pujian orang lain, untuk mendapatkan pujian orang lain, sanjungan orang lain dan sebagainya. Tapi bagi orang yang dia ingin mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia perlu menjaga bukan penampilan, jaga hati. Itu yang menjadi sukarnya. Betapa banyak rahib yang setiap hari memakan makanan yang sedikit dan selalu tinggal di biara yang tidak berpintu, tetapi tujuan kesenangan mereka, mana yang menjadi kesenangan dalam hati mereka, adalah agar keadaan mereka diketahui orang dan mendapat pujian. Hal ini jelas tidak menunjukkan zuhud. Jadi zuhud yang sebenarnya. Jadi mengetahui kezuhudan merupakan hal yang muskil. Yang mana hakikat kezuhudan itu masih menjadi suatu yang menjadi tanda tanya dan tidak pasti, tidak jelas. Demikian pula keadaan zuhud pada seorang yang zuhud. Siapa yang benar-benar zuhud pun masih muskil. Ini yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah
fima naqala anhu al-alamah Syanawi. Supaya kita jelas zuhud yang sebenarnya itu bagaimana. Supaya muskil ini, iskal ini hilang daripada pemikiran kita. Dan kita mengetahui hakikat zuhud yang sebenarnya. Ada 3 tanda kezuhudan yang harus ada pada batin seseorang. Jadi seorang ingin zuhud yang dengan erti sebenar-benarnya, ada 3 tanda. Yang tanda adalah tanda batin, bukan tanda luaran. Ya, tanda batin. Yang pertama, tidak bergembira dengan apa yang ada dan tidak bersedih kerana hal yang hilang. Jadi bagi kita, apa yang ada pada kita itu biasa saja semua dan nikmat Allah. Yang kita boleh syukuri, tidak boleh kita gembira berlebihan, dan apa yang hilang pun tidak menjadi satu kegusaran, tidak sedih dengan apa yang hilang, kerana bila hilang bermakna Allah mengambil kembali. Inilah yang difirmankan Allah yang dibawa dalam kitab kita ini, dikai la ta'sa 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan sebelumnya, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepada kamu. Jadi ayat ini rentetan daripada ayat sebelumnya yang menceritakan tentang musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa saja kata Allah yang menimpa kamu dari satu musibah, sama ada di bumi ataupun pada diri kamu sendiri, semuanya sudah tertulis fi kitabin, dalam satu kitab induk di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum lagi Allah, sebelum lagi kami, kata Allah, menciptakan musibah itu. Dan yang demikian itu bagi Allah mudah. Kemudian Allah Ta'ala sambung, supaya kami mencatat, mentakdirkan, menulis segala-galanya di Lauhul Mahfuz, termasuk musibah yang akan menimpa kamu, supaya kamu tidak kecewa. Ya, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada kamu. Kerana semuanya pada hakikatnya bukan suatu benda yang baru, tapi sudah pun tertulis. Maka kamu redha, dan redha itulah zuhud. Dan zuhud ini mana sama saja. Kesenangan dan juga kepayahan sama saja. Kedua-duanya kita sambut dengan syukur dan juga dengan sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang zuhud ini sama sahaja di sisinya orang yang mencela dan orang yang mencacinya. Yang pertama merupakan tanda zuhud dalam harta. Mana yang tadi? Mana tidak terlalu gembira dengan harta dan tidak terlalu bersedih apabila hilangnya harta. Itu tanda zuhud dalam harta. Sedangkan yang kedua ini, iaitu sama saja. Orang muji kita pun sama, orang mencela kita pun sama. Ya. Asalkan jangan Allah yang mencela kita. Ini adalah tanda zuhud dalam kedudukan. Yang bagi kita tidak mengharapkan kedudukan di sisi manusia, sebaliknya kedudukan di sisi Allah. Sebab itu pujian dan celaan manusia bukan suatu yang menjadi faktor kegembiraan dalam hati kita. Yang menjadi faktor kegembiraan hati kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bimbang kalau Allah mencela kita. Dan kita hanya seronok kalau Allah yang memuji kita, Allah meredai kita. Itu tanda zuhud yang kedua. Yang ketiga, hendaknya ia bersama Allah dan hatinya lebih banyak didominasi oleh lazatnya ketaatan. Kerana hati tidak dapat terbebas sama sekali dari cinta dunia atau cinta Allah. Kedua cinta ini dalam hati seperti air dan udara dalam gelas. Apabila air dimasukkan ke dalam gelas, maka udara pun keluar. Keduanya tidak dapat bertemu.
Jadi kalau sudah ada dalam hati itu cinta kepada Allah, maka tidak akan ada lagi cinta kepada dunia. Sebaliknya pula, kalaulah dalam hati itu cinta kepada dunia, maka akan keluar cinta kepada Allah itu tidak akan ada lagi dalam hati. Jadi sebab itu orang yang zuhud ini, maka hatinya didominasi oleh ketaatan. Yang menjadi fokus dalam hidupnya adalah taat kepada Allah. Jadi ketaatan itu boleh wujud. Kalau kita kaya pun kita boleh taat. Kalau kita miskin pun kita boleh taat. Taat secara kaya dan taat secara miskin. Alladzina yunfiquna amwalahum. Dalam surah Ali Imran, Allah SWT menyebutkan di antara ciri orang bertakwa ialah orang yang menginfakkan hartanya fi sarai wa dharra, pada ketika senang dan juga pada ketika dalam kepayahan. Yang mereka jadi senang ketika kaya menginfakkan harta dengan cara kaya. Mana banyak diberi kerana dia dalam situasi kaya. Dan kalau dia susah pun dia tetap berinfak, iaitu infak sedikit. Dan paling-paling kurang adalah dia memberi senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum kamu di hadapan saudara kamu itu adalah sedekah. Setiap orang yang akrab dengan Allah, pasti ia akan sibuk dengan Allah dan tidak akan sibuk dengan selain Allah. Oleh kerana itu dikatakan kepada sebagian mereka, kepada apa zuhud itu membawa mereka. Jadi ditanya kepada ahli zuhad, zuhud kamu itu membawa kamu ke mana? Maka dijawab, kepada keakraban dengan Allah. Sedangkan keakraban dengan dunia dan keakraban dengan Allah tidak akan pernah bertemu. Ahli ma'rifah berkata, apabila iman terkait dengan zahir hati, maka ia akan menyintai dunia dan akhirat dan berusaha untuk keduanya. Ini macam mana kita lah. Kita ni sudah ada iman hati kita, tapi iman pada zahir hati. Maka kita cinta kepada Allah, kepada akhirat, pada masa sama kita juga masih cinta kepada dunia. Tapi kata dia, apabila iman telah merasuk ke dalam lubuk hati, bukan lagi zahir hati, tapi berada dalam suwaida'u qalb, hati yang paling dalam, maka ia akan benci dunia. Sebab dia yakin benar-benar kepada Allah, yang mana Allah menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang ghurur, yang menipu. Jadi apakah dia masih redha dengan sesuatu yang ingin menipunya? Maka sudah tentu orang yang benar-benar beriman, yang yakin, dia tidak akan redha dengan sesuatu yang boleh yang menipunya. Jadi sebab itu dia menerima dunia ini dengan zuhud, dengan zuhud. Abu Sulaiman berkata, barang siapa sibuk dengan dirinya, maka ia akan terhindar dari kesibukan dengan orang lain, dari orang lain. Mana dia sibuk dengan diri sendiri, maka dia tidak akan kisah sangat dengan orang lain. Dan ini merupakan maqam orang yang beramal, al-amilin. Bagi sebab itu orang yang sibuk dengan diri sendiri, dia banyak beramal untuk mempersiapkan diri ke akhirat. Namun yang lebih tinggi kata dia ialah barang siapa sibuk dengan Tuhannya, maka ia akan terhindar dari kesibukan dengan diri. Dan ini merupakan maqam orang-orang yang arif. Jadi orang amilin, dia bersibuk dengan diri sendiri, makna beramal untuk diri sendiri, persiapan akhirat. Tapi al-arifin, dia tidak lagi berada pada tahap sibuk dengan diri sendiri, sebaliknya dia sibuk dengan Allah. Yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tidak amilin, tidak arifin, dia sibuk dengan orang. Dan begitu begini, melayani Facebook, melalui WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Dia bersibuk dengan orang lain dan tidak bersibuk dengan diri sendiri, bahkan tidak apatah lagi nak bersibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-arifin dalam hatinya, hattalah hatinya, kalau kita lihat Imam Ghazali pernah sebut tentang puasa. Ada puasa awam,
Ada puasa khusus dan ada puasa khususul khusus. Ini puasa anbiya. Nah, puasa awam iaitu sekadar tidak makan, tidak minum. Puasa khusus iaitu bukan sekadar tak makan, tak minum, tapi dia berpuasa seluruh anggota daripada maksiat. Ada puasa khususul khusus. Puasa awliya Allah, puasa para anbiya, iaitu bukan sekadar tidak melakukan maksiat. Bukan sekadar tidak makan, tidak minum, bukan sekadar berpuasa dari maksiat. Bahkan dia berpuasa hati dia berselain Allah. Dia berpuasa hati. Mana dia membuang daripada hatinya segala yang lain, yang hanya hadir hatinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi zuhud ni pun sama juga. Ya. Mana orang yang zuhud dalam rupa amilin, mana dia beramal. Ya. Dia tidak sibuk melainkan beramal untuk maslahat diri sendiri. Kalau maqam arifin pula, dia tidak sibuk lagi. Bahkan amalan-amalan pun bukan menjadi keutamaan dia. Bahkan keutamaan dia ialah untuk dia tenggelam dalam makrifahnya kepada Allah Ta'ala. Maka amalan-amalan itu sendiri pun menjadi tidak lagi menjadi keutamaannya hakiki, sebaliknya untuk mencapai martabat mulia kepada Allah. Seumpama Nabi SAW menyebutkan dia banyak sembahyang itu semata-mata untuk menzahirkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi melihat syurga ataupun neraka, sebaliknya kerana dia sudah dapat. Baliknya dia beramal begitu sungguh-sungguh, salat begitu panjang, berdiri begitu lama untuk menzahirkan syukur. Semata-mata untuk menzahirkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang zuhud harus berada pada salah satu dari dua maqam itu. Jadi orang zuhud mesti berada sama ada pada maqam amilin ataupun pada maqam al-arifin. Adapun maqamnya yang pertama ialah hendaknya ia menyibukkan dirinya dengan diri sendiri, iaitu beramal untuk diri sendiri. Sehingga pada saat itu akan sama baginya pujian, celaan, keberadaan dan ketiadaan. Sama ada orang muji atau mencela itu tak penting. Kerana dia buat lillahi ta'ala. Dia beramal kerana Allah. Sama ada orang ataupun tiada orang, bagi dia sama saja. Bersama dengan orang pun dia beramal dan tidak ada orang pun dia tetap beramal. Jadi tanda zuhud adalah tidak adanya perbezaan antara kemiskinan dan kekayaan, kemuliaan dan kehinaan, pujian dan celaan. Kerana adanya dominasi keakraban dengan Allah. Ya. Kerana hatinya itu didominasi, dikuasai oleh hubungan dia dengan Allah, akrab dia dengan Allah. Jadi menyebabkan apa saja yang berlaku dalam dunianya adalah sama. Dia akan hadapinya dengan tujuan yang sama, iaitu mencapai keredaan Allah dan untuk berada hampir dengan Allah. Untuk berada pada maqam al-muqarrabin. Dan tanda-tanda ini tentu muncul beberapa tanda-tanda yang lainnya yang akan disebut lepas ini. Daripada ungkapan-ungkapan hikmah para arifin. Jadi antaranya Yahya bin Mu'az berkata, tanda zuhud adalah kedermawan dengan apa yang ada. Walaupun sikit tetap dia akan beri. Seumpama Nabi kita Muhammad SAW. Mintalah. Pasti dia akan bagi. Kan dia sudah berada pada maqam zuhud. Tidak tunggu kaya. Ibnu Khafif berkata, tanda zuhud ialah adanya rasa lega dalam keluar dari kepemilikan. Mana dia nak melepasi kepemilikan dia itu menyebabkan dia jadi lega. Tapi kita pula bila kita nak memberi itu menyebabkan kita jadi gusar. Takut miskin, takut kurang harta. Itu makna kita belum zuhud. Tapi jika sekiranya kita memberi dalam keadaan memberi itu lebih kita redha, lebih mendatang kelegaan, itu tanda bahawa kita sudah ada perasaan zuhud, ada zuhud. Ia juga berkata zuhud adalah menghindari dunia tanpa terpaksa. Dan tidak terpaksa lagi. Sebaliknya sudah menjadi satu yang serasi dengan jiwa.
Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, tanda zuhud adalah pendeknya angan-angan. Ya, mana dia akan memanfaatkan masa ini untuk beramal, dia tidak menunggu besok, lusa dan sebagainya. Itu tanda zuhud. Sebab dia bimbang kematian akan menjelma dengan segera. Kemudian Sri As-Siqti berkata, tidak akan baik kehidupan orang yang zuhud apabila ia sibuk dari dirinya. Ya, maka orang yang zuhud menyedari bahasanya kebaikan untuk diri itu ialah apabila dia sibuk dengan dirinya, yakni daripada sibuk dengan orang lain. Dan tidak akan baik kehidupan orang arif. Tapi orang arif pula dia mendapati bahasanya dia hanya akan mencapai kebaikan apabila ia sibuk dengan Allah. Dia tidak lagi berada pada tahap hanya sekadar sibuk dengan diri sendiri. Dan As-Siri berkata lagi, aku telah mempraktikkan segala sesuatu dari perkara zuhud, lalu aku mendapatkan darinya apa yang aku ingini, kecuali zuhud pada orang. Kerana sungguhnya aku tidak dapat mencapainya dan tidak kuasa mendapatnya. Dia paling susah sekali ialah untuk zuhud pada orang. Maknanya, wallahu alam, mungkin dimaksudkan ialah untuk mengelak dari pergaulan dengan orang lain. Ini yang sukar. Kerana terpaksa juga untuk dia bergaul dengan orang lain. Cuma perlu meminimalkanlah kerana kita perlu sibuk dengan diri sendiri dan juga sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak hidup kita ni terlalu banyak bersibuk dengan orang lain, maka akan kuranglah kesempatan kita untuk bersibuk dengan diri sendiri, untuk beramal dan juga bersibuk dengan Allah. Al-Fudail berkata, Allah menjadikan segenap keburukan dalam sebuah rumah dan menjadikannya kuncinya adalah cinta dunia. Mana kunci keburukan dalam rumah kita adalah apabila dalam rumah kita itu dipenuhi oleh penghuni-penghuni yang cintakan dunia. Ataupun kita masukkan dalam rumah kita itu mazahir cintakan dunia. Dan Allah menjadikan segenap kebaikan dalam sebuah rumah dan menjadikan kuncinya ialah zuhud dari dunia. Jadi sebab itu Nabi SAW sendiri pun menggalakkan kita untuk hidup dengan sederhana dan menggalakkan kita untuk kita ada solat, ada ibadat dalam rumah. Janganlah kamu jadikan rumah kamu ibarat kuburan. Maka kata Nabi, jadikanlah sebahagian daripada ibadat kamu. Ini solat kamu itu dalam rumah. Rumah kamu utamanya dipanggil yang solat, yang sunat. Itulah yang ingin kami ingatkan tentang hakikat zuhud dan hukum hakamnya. Dan kerana zuhud tidak dapat dicapai secara sempurna kecuali dengan tawakal, maka marilah kita segera menjelaskannya insya-Allah. Saya berkata, saya di sini Al-Alama Asy-Syaikh Hawa. Kerana tawakal merupakan buah dari tauhid, maka ia kami jadikan sebagai kajian yang kelima. Dan marilah kita memperhatikannya. Kerana tawakal merupakan salah satu kewajipan Islam yang terbesar. Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah adalah orang beriman bertawakal. Surah At-Taubah ayat 51. Alhamdulillah kita selesai hari ini. Yang keempat iaitu zuhud. Dan selepas ini kita masuk yang kelima iaitu tawakal. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.